A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan yang bahagia Tuhan pengurusi surau kan? Surau Nurul Iman. Tuan pengurusi surau, Tuan Imam, barisan jatuh kuasa surau, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ni ramai yang datang. Macam-macam tiket ada. Tiket grandstand pun ada. Yang paling mahal duduk belah kanan ni lah. Dia nak tengok cuping telinga Samsul Debat duduk belah kanan. Kan? Dia nak tengok depan-depan duduk. Kan? Kenapa tak baik ke dalam? Kalau saya kau bawa baik ke dalam. Yang tak muik tu duduk luar. Kan? Pasanglah skrin tu. Kan? Warna harga skrin. Tapi lah, minta maaf banyak, suara saya 2-3 hari ni sound trouble. Sebab hari-hari ceramah kan, tak berhenti. Jadi sekali Tuhan bagilah ujian sikit kan. Tuhan bagi ujian sikit. Hidung tersumbat kalau tak faham. Tersumbat pula kan. Dan tapi Alhamdulillah doktor bagi ubat lah. Doktor bagi ubat kita ikhtiar lah kan. InsyaAllah. Ini pun dia yang paling dahsyat kali ubat batuk lah. Ubat batuk tu mengantuk kan. Jadi tak apalah. Alhamdulillah, malam ni tajuk yang telah dipilih adalah adab berjiran. Malam ni jangan risau. Malam ni ramai datang. Pecah rekod sejarah surau Nurul Iman. Orang yang tak pernah datang pun datang malam ni. Alhamdulillah. Dan begitu juga orang pada taman lain pun datang juga. Yang dengar-dengar, yang dokek-dokek tu dia pun datang. Apa-apa pun, realiti dunia kita pada masa kini, kita dah tak boleh lagi dah daripada interaksi berhubung antara satu dengan yang lain. Baik kawan-kawan sekerja, kawan serumah, jiran sekampung, lebih-lebih lagi jiran-jiran tetangga. Jiran yang tinggal berdekatan dengan rumah kita dalam lingkungan jarak 40 buah rumah. Kan? Sama ada kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Dalam perkataan Arab, jiran membawa maksud orang yang tinggal sebelah menyebelah ataupun tetangga, maknanya yang berdekatan. Maka dapatlah disimpulkan bahawa semangat kejiranan membawa arti satu suasana perhubungan yang baik dan positif dalam satu-satu kawasan kejiranan. Faham tak kaya tu? Faham tak? Faham. Kesekianlah ceramah pada hari ni. Bukan susah mana. Kan yang penting nak bagi faham kan. Jadi tak dapat dah kojak-kojak pun lah lama sikit kan. Barulah berbaloi lauk ini siap tu kan. Jadi kalau kita tengok, mesti perhubungan yang positif itu kejiranan. Bukan perhubungan yang tak baik. Kadang ada jiran-jiran, banyak cerita yang kita dengar bergaduh dengan jiran pun ada. Waktu saya bekerja dulu, saya jadi pengarah undang-undang dulu, saya banyak terima aduan. Orang hantar aduan. Ada masalah. Ada jiran membela kucing. Ada untuk jiran membela ayam serama hingga menimbulkan kacau ganggu. Wah, itu juga. Banyak bela ni. Kita pun semak-semak balik. Bila kita tengok, sampai kat rumah tu, yang dia bela, jiran ni bela ayam serama yang datangkan kacau ganggu. Bila kita siasat ni,
Ayam yang dia bela tu seekor. Dalam rumah lah. Nak kata bau busuk ke apa, tak ada. Dan rumah yang mengadu tu jarak dengan rumah yang diadu jaraknya 10 buah rumah. Tu pun penyakit tu. Tak apa yang ditalan dia dalam parut dia pun tak tahu. Bapak dongki dengan orang. Tak puas hati dengan orang. Ada yang benda tak puas hati dengan orang kan? Macam tu. Ada tu. Sampai nak satu tahap, ada satu lagi lah kategori. Dia mengadu, jiran ni membuat bising. Dia tak boleh tidur. Dia tak boleh tidur. Rupanya bunyi bising apa? Bunyi bising jiran-jiran, anak jiran main basikal kat depan rumah pukul 5 petang. Dia nak tidur, dia nak masuk shift. Tapi dia otak itu dia tak boleh faham kau. Dia kita hidup berjiran, kena bersedia terima benda tu. Takkan nak ditangkap lah budak-budak yang main depan rumah? Kan? Maknanya orang tu tak biasa bercampur dengan orang. Ada tu pula aduan yang kita terima. Membuat aduan, surau azan waktu subuh mengganggu nak tidur. Ada. Tapi tu orang tu siap letak nama. Kalau nama dia letak nama orang Islam. Hal yang kita tahu dengan cara slang bercakap tu bukan Islam. Saja. Kenapa? Saja nak nguji orang Islam. Kita nampak perangai kan? Macam-macam. Jadi apa-apa pun, suasana perhubungan yang kita nak fikirkan dalam bab kejiranan ni mestilah suasana perhubungan yang positif. Ini menunjukkan bahawa Islam menitikkan hubungan yang harmoni, hubungan yang baik, hubungan yang aman damai di antara satu sama lain. Dan agama Islam ialah sebaik-baik agama yang menghubungkan pertalian dan kebaikan di antara sesama manusia. Islam ajar suruh baik-baik. Selagi mana dia Islam, selagi mana dia semayang, dekat tempat kita ni kiblat yang sama, kan, selagi mana dia itu tidak menentang Islam, maka selagi itulah kita kena sayang dengan dia. Islam, kiblat yang sama, dia tak menentang Islam, maka kita kena sayang dia. Lain pada tu Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Dia lain parti dengan kau jangan baik dengan dia. Nabi tak ajar. Nabi tak ajar. Kalau dalam surau berburak pasal politik boleh bergaduh, jangan burak. Jangan burak. Tak lama lagi nak sampai ni musim ni. Nak pilihan raya. Lantaklah nak pilihan raya, tapi jangan bergaduh dalam surau. Tu poinnya. Sampai tempat sembahyang. Ideologi kita Islam nak baik, tu saja. Pilihan raya soal pakar lah. Kau geram dengan calon tu, kau marah, kau pakar muka undi rosak. Bercakap-cakap melebih pada orang lain pula. Kan? Contohnya lah. Kan? Contohnya lah. Macam orang 2-3 hari ni membicarakan soal bekas Perdana Menteri ditahan. Kan? Penjara. Doa yang baik-baik sudah. Jangan komen lebih-lebih macam kita ni baik mana. Macam tu ya. Kan? Bila dia depan kau marin, kau salam, kau jilat tangan. Bila time dia dah tak ada apa, kau kutuk macam-macam. Jangan. Bukan macam tu adab orang Islam ni. Kan? Kita belum diuji, tuan-tuan. Kita belum diuji. Kita mungkin kalau diuji pun tak so tahu orang lain. Itu sebab jangan cerita politik. Tak kira siapa. Macam dulu-dulu lah. Tak kisahlah siapa pun. Bila diuji, kadang-kadang kita cakap, kaya belagak. Menyampah dan tengok kan. Dalam kawasan kejiranan. Kawan tu tiba-tiba pakai kereta besar. Marah. Dan tak puas hati betul. Pergi canang satu kampung. Tu duit curi tu. Itulah penyakit itu. Kena buang je jom. Cuba kalau kita tiba-tiba ada rezeki lebih. Ada rezeki lebih. Allah bagi tu. Orang tuduh kita dapat rezeki tu pada tampik jalan yang salah. Kecil tak hati kita? Kecil lah.
Jadi jangan lah. Saya pun panik ya. Naik kereta besar, kamu wui besar kereta. Agak. Naik kereta kecil, susah hidupnya sekarang. Nah, payah pula. Aku tak faham orang sekarang ni. Tapi satu, apa peduli lah apa orang cakap. Kan? Pedulikan apa orang cakap. Kita tahulah apa kita buat. Jadi, Islam juga menetapkan lingkungan jiran dan hak jiran dalam satu kawasan berbeza-beza menurut keadaan tertentu dan suasana. Bila sahabat tanya Nabi, "Ya Rasulullah, siapa jiran kita?" Nabi kata, "Pek belah kiri, pek belah kanan, pek belah depan, pek belah belakang, pek belah atas, pek belah bawah." Sahabat monong masa tu. Kiri kanan faham, depan belakang faham. Atas bawah tu macam mana Rasulullah? Nabi senyum. Nabi kata, "Kamu ikut aja lah." Rupa-rupa sampai zaman sahabat tak jumpa dah jiran atas bawah ni. Zaman kita baru jumpa. Rumah flat, rumah apartmen. Nak menunjukkan Islam ni agama yang benar. Nabi dah lama tahu dah akan ada jiran atas bawah. Tapi yalah, golak-golak agak lah. Tapi bila sebut kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, maknanya wajib baik. Tu soalannya. Baik tak kita dengan jiran kita? Itu sebab Nabi sebut beberapa kali, sungguhnya dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman, dia tidak beriman. 3 kali Nabi ulang. Sahabat tanya, siapa dia Rasulullah yang tak beriman tu? Siapa dia yang kau ulang 3 kali tu? Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Itulah orang yang tak beriman. Kalau kita menyebabkan jiran rasa tak selesa dengan perbuatan kita, kita tak beriman. Nak ukur beriman tak beriman, kena tanya jiran kita. Buat survey. So orang lain buat tanya-tanya sikit. Apa pandangan anda tentang jiran sebelah rumah anda? Pengotor lah. Jiran tersebut. Kalau bola kucing tu tak ditukar, topek berak tu. Berbau satu taman. Kalau basuh kereta tu kan, sajur dia arahan air tu ke rumah kita. Ada. Kalau buang sampah tu, bakar sampah tu kan, asap itu mesti masuk dalam rumah. Baik kan? Jadi kita jangan perasan kita ni beriman. Cek balik hubungan kita dengan jiran macam mana. Macam mana nak jiran nak tak tahu? Entah sekona pun tak dia tu siapa. Tu sebab kalau kita tengok hari ni, rumah semakin besar, orang makin tak ada. Rumah besar-besar, bukan makin ramai orang dalam rumah, orang makin tak ada. Manusia semakin ramai, kemanusiaan semakin kurang. Berjalan melancong satu dunia, jiran sebelah rumah tak kena. Ubat semakin canggih, perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. Semalam boleh ada penyakit selsema tomato, gila betul. Selsema tomato, dengar? Ini tak tomato tak apa ni. Dia kata selsema tomato ni apa? Dia kata macam dia rasa demam dan juga sakit sendi. Saya sendi okey. Dan, tapi rupanya ada penyakit setah masa bila dia cek tomato tu selsema. Tu penyakit. Ubat semakin canggih, tapi penyakit semakin banyak. Air semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Realiti. Kan? Ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Akhlak tak ada. Orang dulu-dulu dengar seorang sakit, bawa kumun datang ke rumah tu. Pahal kau macam mana? Kau sihat kau tidak? Hari ini tak ada. Biar. Letak gambar muka macam saya kata tadi lah. Letak satu gambar seorang pemimpin. Tak payah letak apa-apa. Letak muka. Letak muka je pemimpin tu dekat dalam Facebook ke Instagram. Kalau letak jangan tulis apa-apa. Post, tengok komen dia. Kepala bapak semua keluar. Tu yang kata ilmu makin tinggi, adab semakin kurang.
balun tu cukup. Lepas tu Imam Surah Nurul Iman ni pun komen lah pula. Cubalah cakap bahasa yang baik-baik. Nabi tak ajar cakap benda tak baik ni. Lepas tu komen, kau pun sama. Dah aku tutuh pula imam tu kan. Itu saya kabarkan tadi. Mana kata, ilmu semakin tinggi, adab semakin kurang. Panggil penceramah hari ni, tengok. Ni nama adab. Cawan gelas saya siap dengan alas. Barulah waktu adab kan. Walaupun tak berapa kono lah pasangan itu, tapi ada adab kan. Kan? Jadi bila minum tu sonang bismillahirrahmanirrahim. Nampak? Ni bukan nak minum mana tau. Nak tunjuk contoh adab. Sebab Islam menggariskan dengan jelas mengenai tata cara hidup dan meletakkan akhlak dan adab sebagai panduan. Tanpa akhlak, tanpa adab, hidup manusia bermasyarakat akan kucak-kacir. Nampak makanan, okey, nak beritahu semua makanan ada disediakan kat mana? Makanan orang ramai kat mana? Siapkan kat mana? Ada tak? Ada lah. Contoh. Kita siapkan makanan di belakang. Zurup semua pergi. Dan punya, lantaklah kat kotak apa tak? Adab tak ada. Kalau ada adab, pergi nampak, okey beratur. Seorang-seorang ambil. Adab. Akhlak itu. Dalam rumah dia ada 5 orang lagi. Tak sampai orang dia. Jadi, tak boleh jadi ni, kau nak ambil ni. Ambil 5, 6, 7. Sedangkan, dikhususkan untuk orang yang datang. Nampak tak? Siapa suruh kau kira ahli rumah kau berapa ramai? Lepas tu marah. Aku pun bayar agak menyumbang pada surau ni. Habis tu? Kalau kau menyumbang, kenapa? Menyumbang pun seminggu RM1, heboh. Nak ambilkan bahagian untuk keluarga masing-masing. Tak boleh. Kalau betul nak, tunggu sampai habis. Tunggu sampai habis, ada balance. Ambil balik. Saya dah tunggu sampai habis. Langsung tak ada untuk saya. Apa dah nak muka kau? Macam tu ya, rezeki kita tu. Berlebih-lebih pun. Nak kau cakap-cik hati buat apa? Itu kita kena faham. Akhlak. Adab, budi bahasa kena jaga. Nabi ajar adab macam mana? Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Orang tua-tua dulu-dulu ada macam tu. Assalamualaikum pakcik. Pakcik sihat ke? Nampak pakcik macam tak sihat je. Pakcik dah makan ubat ke belum? Itu budak dulu. Hari ni mana ada? Bertuah lah kalau ada budak hari ni tanya soalan macam tu. Yang ramai ni. Main game. Leko. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Tak ada kan? Ni pahal bunyi ni. Warna ni. Tahu bergonong-gong pula. Kan? Jadi itu sebabnya Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai model ikutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Barang siapa nakkan rahmat Allah, kata laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya didatang pada diri Rasulullah tu, kan? Pada diri Rasulullah tu adalah uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Dalam Islam, akhlak bersumber daripada 2 sumber utama, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi dalam bab jiran ni pun ada. Jiran berasal pada bahasa Arab yang membuat pengertian orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga, dan jiran ni pula kan, jiran ni pula ada dia punya makin poning lah kepala saya berdonggung ni, pahal lah tu. Macam ada bisikan kat kepala pula. Kan.
Ya biasalah macam tu kan. Tiba-tiba ramai orang terperanjat speaker ni. Betul kan? Jadi pula dah. Ni buka. Ni. Cubaan. Elok tu. Okey kau dengar? Kau nak ulang balik semula ni. Jadi jiran ni pula ada jiran tiga jenis jiran. Habis aja. Jiran 3 hak, jiran 2 hak, jiran 1 hak. Jiran 3 hak ni dia jiran, dia Islam dan dia bersaudara dengan kita, ada hubungan saudara. Ada pertalian darah. Jadi dia ada hak sebagai seorang jiran, ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang saudara mara. Jiran 2 hak, dia bukan saudara, tapi dia jiran dan dia Islam. Dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai seorang jiran. Dan jiran 1 hak, dia bukan Islam, dia bukan saudara mara, tapi dia adalah jiran. Maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Itu sebab kalau tiba-tiba Surah Nurul Iman berhajat nak buat jamuan Aidilfitri, nak buat majlis jamuan kesyukuran, tidak ada salahnya kalau kita mengajak jiran-jiran yang bukan Islam datang. Contoh kita buat jamuan Muhibah Community, nama dia lah contoh. Boleh ajak yang bukan Islam datang. Dia pun datang. Kita buat jamuan tu mungkin contoh lah. Buat jamuan daripada pukul 12 sampai pukul 3 petang. Orang pun datang. Tiba-tiba Zuhur azan. Allahu Akbar. Lepas tu kita nak masuk solat, kita cakap kat jiran kita, you all makan dulu kita orang solat sekejap. Kita solat, kita tak tahu yang jiran-jiran yang bangsa yang bukan Islam ni, dia tengah duduk, dia nampak orang sembahyang, tersentuh hati dia. Seronok pula tengok orang Islam ni. Apa yang dia baca? Apa yang dia buat? Kemudian bila dia nampak budak-budak pun solat, terasa nak tahu pasal Islam. Akhirnya, katalah seorang tu berniat nak masuk Islam. Dia cakap dengan imam, saya nak masuk Islam lah imam. Bayangkan kerahmatan Allah berikan kepada jiran tu. Ini berpuluh tahun. Tengok Abang Adam Kori. Adam Kori kenal kan? Dalam tempoh dia masuk Islam, dalam berapa belas tahun, dia telah berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita yang puluh tahun Islam, seekor pun tak dapat. Bukan seekor lah, seorang pun tak dapat. Kan? Kita lekor nak memunyakan Islam kat diri sendiri. Sedangkan Islam ni agama syiar. Kita perlu kembangkan kepada yang lain. Kebaikan-kebaikan tunjukkan kepada orang lain. Bila orang cakap Islam ini ekstrim, Islam ni memecah belahkan, tak betul. Mana boleh macam tu Islam? Sudah tentu Islam ni yang baik-baik. Samsul Debat bila pergi Sarawak, pergi Sabah, yang paling mengejutkan, ramai betul peminat-peminat dia yang masih beragama Kristian. Ramai. Kenapa dia gamar dengan Samsul Debat ceramah? Tak apalah, mula-mula gamar dengan ceramah. Kan? Gamar ke orang, kau tak tahulah. Tapi sampai satu tahap manalah tahu terbuka hati dia dengan Islam. Mana kita tahu? Kita jangan perasan kita baik. Kadang-kadang kita datang ke surau, kita ambil wuduk, kita ambil sembahyang, baik dan ni. Jangan perasan. Sembahyang berhuru-hara. Contoh kan. Banyak lagi yang kita tak tahu. Datang ambil wuduk. Kita ambil wuduk, nampak lalu perempuan ke situ. Rambut perang. Dia baru turun grab ke mana. Perang rambut baju tak berlongan, skirt pendek. Kita tengah ambil wuduk ni. Neraka ni. Humba sedap Doa yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada sahabat ni. Kita ambil wuduk, kita sembahyang. Perempuan ni balik rumah. Sampai rumah dia ponek, dia buka TV. TV 1. Forum Perdana.
bahana aurat. Oh, cerita pasal aurat, tutuplah aurat apa semua bla bla bla. Umat apa hal lah cerita ni. Tukar TV3 Al-Kuliah juga cerita tentang aurat juga. Orang perempuan kalau tak nak masuk neraka dan bla bla bla. Apalah cerita aurat ini. Buka TV Hijrah, Samsul Debat dalam galak-galak membalun orang yang tak bertutup aurat. Lah, kono juga lagi tu kan. Sudah dia baru terfikir, agaknya Allah bagi signal ke aku kot, suruh tutup aurat. Dia pun menangis-nangis dia masuk dalam bilik air. Dia cuci rambut yang perang tadi, yang luruh semua. Ambil wuduk pakai telokong. Tengah sujud meninggal. Tak ada siapa pun tahu. Yang kita nampak, dia turun kereta, baju tak berlongan, rambut perang, skirt pendek. Neraka. Tapi rupa-rupanya Allah bagi dia kedudukan lebih baik daripada kita yang belum tentu lagi baik. Sebab dia bertaubat. Dia sempat bertaubat. Kita tak tahu. Siapa kita nak menilai orang? Jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Jangan. Itu tak ikhlas tu, kita cakap. Mana kau tahu? Dia kalau menyumbang-nyumbang ni, dia tunjuk dalam internet ni memang tak ikhlas. Jangan cakap. Kita tak tahu. Mungkin dia tunjuk dalam internet tu sebab kena tunjuk, sebab nak bagi tahu semua orang duit yang dia dapat, dia bagi ke orang. Dia kena tunjuk. Kan? Jadi contoh kalau orang datang ke masjid, datang ke surau kan, tak pernah-pernah datang. Janganlah malu, datanglah. Rumah ni rumah Allah, bukan rumah manusia. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Sebab ada yang lebih besar daripada Allah menyebabkan dia tak sembahyang kat surau. Kan dan pergi sembahyang kat surau pun cakaplah. Nak cakap apa? Datanglah sembahyang. Ni sanggup datang je jauh. Lepas tu time awak sembahyang, boleh tak wati duduk kat luar. Apa masalah kau? Kau tak ada rasa bersalah kau? Boleh relax ke berburak kat luar tu? Ada orang macam tu. Ada. Bukan orang sini lah. Ni luar kandang, dalam kandang. Okay. Iya. Jangan duliklah. Jangan sibuk pasal apa yang orang cakap. Jangan. Kita ni hidup ni bukan sebab manusia. Orang nak cakap dia peduli lah. Payah. Kita ni nak sesuaikan dengan orang ni payah. Payah. Kita buatlah yang terbaik. Sesuaikan diri kita dengan masyarakat. Jangan jadi korang sumbang. Hidup kau sendiri-sendiri je. Bila datang surau jumpa imam. Kalau dah lama tak datang, tiba-tiba datang surau, itu ada harapan nak kenduri tu. Tiba-tiba datang nak kenduri lah ni. Janganlah sindir dia. Kau apa hal datang ni? Mesti nak kenduri ni. Langsung. Tak adalah saja. Tengok langsung tak jadi ejak. Yang paling sedih dalam Taman Seri Kandang. Betul. Disebabkan oleh orang sindir dia tadi, dia boleh import jemaah surau lain datang rumah dia kenduri. Punca apa? Mulut tadi. Mulut jahat. Macam rumah ni rumah Allah, bukan rumah kau. Tapi bila orang datang, seronok tengok kau datang. Nanti lepas kenduri janganlah tak datang ya. Seronok tengok kawan-kawan datang. Cakap baik-baik. Baiklah. Ini kita sound lah orang tu kan. Kau faham datang ni? Kau nak kenduri ke? Iya. Memang dia tak malu. Time ajak kenduri memang tak malu. Sebab tak ada cara lain nak ajak orang datang rumah dia tu. Tapi ada juga orang tu tak dapat datang surau sebab kesibukan kerja dia. Dia shift dia memang shift maghrib ya. Macam mana? Kan? Tapi bila pencen, alhamdulillah datang di masjid. Makna betul lah tu. Ini daripada muda sampai ke pencen datang surau. Pahala. Period dah. Atau bangko period apa? Jantan lah tu. Sesuaikanlah diri dengan keadaan.
Di kandang kambing kita, di kandang rimau kita mengucap, tak ada mengaum dah. Keingat rimau tu tak kena kau siapa. Kau nak aum-aum kan. Kambing belilah kau mek-mek kan. Rimau kau aum-aum memang kau cakau kepala kau tu. Mengucap mandai. Kan. Jadi mana kata berbuat baiklah dengan jiran-jiran kita. Kenduri biarlah dia datang sebab nak kenduri pun. Tapi kalau kita syiar kita betul, kadang-kadang ada orang bukan dia tak nak datang. Dia daripada kecil dia tak faham erti bercampur masyarakat. Sebab daripada kecil dia tak campur orang. Dia campur dengan borok. Kan? Anjing campur. Kabau, lembu. Sebab mari nak bahas kerja jabatan hutan. Contohlah. Abah pula pegawai. Memang duduk dalam hutan ni contoh. Dia tak ada jiran. Kiri kanan semua pokok kota, hutan. Somak, belukar. Mungkin lah agak macam tu lah. Tapi tanggungjawab kita, tarik dia. Ajak dia. Sama-sama lah join aktiviti masjid, aktiviti surau. InsyaAllah. Saya malu. Jangan malu-malu lah. Kita semua okey. Nah, itu semangat yang kita nak, aspirasi dia. Cuba kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi, bagaimana Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Baik dia kan. Dengan tahap Muhajirin ni tak ada apa-apa. Sehelai sepinggang. Dan orang Ansar menerima dengan hati yang terbuka. Orang yang tak ada apa-apa. Ini orang baru datang, dia baru pindah ke taman, dia datang semayang. Panjang muncul orang tu. Siapa tu berlagak aku tengok. Gila. Kau berburak pun tak dengan dia, bertanya pun tak dengan dia, kau dah tuduh orang tu macam-macam. Jangan macam tu. Beza dengan apa yang Nabi ajar. Kan? Selagi mana dia Islam, dia tidak melanggar syariat Islam, ikutlah, baiklah antara satu dengan yang lain. Kita gambar hukum-hukum orang ni kenapa baik benar ke gitu. Kita selalu tengok dalam drama kan. Dalam drama orang tu yang mengutuk-gutuk anak orang tu, lala sekali anak dia yang tahu. Lalu tengok drama tu. Tapi macam tu kat kita lagi. Tengok drama bukan main lagi, pengajaran ni tak ambil. Melur tu akhirnya kembali kepada Firdaus. Macam tu. Melur untuk Firdaus. Saya tengok orang ni tengok drama cinta ni bukan main gitu, risik pada hati. Bukan main gitu. Kesian Kak Haifa. Saya tak tengok dah, saya tahu tajuk dia. Kan? Bukan main lagi tapi tak ada macam tu. Kan dia kasar melayan suami tu. Orang Melaka macam ni lah Ustaz. Tak ada mana. Saya ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Cakap elok-elok dengan suami tu, dah lah menurut kajian. Suami mati dulu daripada isteri. Cuba baik-baik sikit. Baik mati esok menyosar. Memakak lah orang tua ni. La ilaha illallah. Sekali orang tua tu sanyap tahu, ibu kau tahu. Rindu ke abang. Mari abang tahu-tahu pun balik mesti bawa kuih. Kuih kapel. Tahu kuih kapel? Kuih cakui. Kan kapel tu macam ni. Iyo. Abang ni dah tahu ni bawa kuih balik tu. Dia tak ada nak mengangkang tolu bawa apa bondo. Kan? Baik-baik dengan suami, kita tak tahu. Kan sian orang lelaki. Tanggungjawab dah lah bosak. Mati dah orang lah tu. Contoh lah. Ini termasuk yang bercakap. Ni bukan cakap orang luar pendapat. Saya berapa? Saya ceramah dekat pusat warga emas dekat Jempol. Saya masuk dalam dewan tu semua perempuan lah. Mana poin lelaki ni? Makcik tu jawab, lelaki habis mati dah lah. Lah gali lah hati saya. 5 minit saya berhenti ceramah dia terolak lah. Berair betul tak? Makcik tu jawab tu. Saya saja cakap, apa perempuan ni semua ni. Menyaut, lelaki habis mati dah.
Laki dah lah makin tak ada. Yang atas ni adalah bapa korek. Yang ramai semua duduk bawah kemah luar. Dengan harapan balik orang tak perasan. Orang penuh kan yang dalamnya dulu lah. Tapi alhamdulillah lah malam ni ramai. Saya tengok ni anggaran saya tak kurang 30,000. Yang lalu lalang tu semua saya kira. Dan alhamdulillah. Macam tu lah kan meriah ceramah malam ni. Jadi kita ni dengan jiran-jiran kita ni kan baik-baik antara satu dengan yang lain. Kan? Dan bila berbuat baik dengan jiran, kita tengok apakah yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah bagi tahu, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu Sabil, hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Dalam jiran kena buat baik. Nampak tu? Mak ayah, saudara mara, jiran yang dekat dan yang jauh kena baik. Susah. Memang susah. Tu sebabnya pihak surau pilih tajuk ni malam ni. Bukan senang nak baik dengan jiran. Kadang-kadang kita keluar pagi awal pukul 4:30 pagi dah keluar. Kojo KL duduk Melaka. 4:30 pagi dah keluar. Jiran belum bangun lagi. Kita balik pula jiran dah tidur. Macam mana tu? Ada orang macam tu. Men, macam mana nak buat? Ada satu cara paling senang kalau nak baik dengan jiran. Jangan kata 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, atas, bawah, belakang. 1000 kanan, 1000 kiri pun boleh baik. Dengan satu syarat, datang surau, settle. Datang surau, burak-burak. Awak duduk mana? Saya duduk ke Tamanyak. Ya kau, lorong berapa? Lorong ni. Sama lah. Awak nombor berapa? Beli boleh. Lah, sebelah rumah kau. Baru tahu. Baru tahu sebelah rumah. Tahu. Betul. Itulah realiti itu. Nabi juga waktu peristiwa hijrah, Nabi damaikan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni bergaduh. Berapa orang sampai beratus tahun punya taruk bergaduh. Sampai satu tahap dia lupa sebab apa dia gaduh. Kau bergaduh ni pahala. Entahlah ya Rasulullah. Dah lama warna dah gaduh lah. Dia kata itu. Kita mungkin galak rupa-rupanya. Dalam masyarakat Malaysia pun dah banyak jadi dah. Anak-anak tanya mak dia, mak, itu bukan ada kena-mengena ke saudara mara dengan kita? Kenapa kita tak baik dengan dia? Entahlah ni zaman atuk kau dulu, tak apa hal Benda tu berlaku lagi. Jadi, saya nak pesan ke semua. Tak usah gaduh-gaduh. Kalaupunlah dulu ada generasi terdahulu tak baik dengan pakcik tu, kita buat baik dengan dia. Siapa kita nak meneruskan kesinambungan pergaduhan itu? Kita pun tak ada kena-mengena dengan isu tu. Yang penting kita tahu nak baik je. Kenapa? Bila kita tahu tu saudara mara, baru kita tahu keutamaan nak buat baik dengan saudara mara dulu. Keluar surat khabar, keluar berita bagi bantuan. Satu dunia bagi bantuan. Saudara mara sendiri tak makan, buat tak tahu. Tak beriman seorang jiran tu Nabi kata kalau dia bertidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya kelaparan. Tak beriman Nabi kata. Itu sebabnya bila ada benda ni disebut sebagai fardu kifayah. Kalau ada seorang jiran itu sakit tak sihat, pihak surau dengan duit yang ada pergi bagi bantuan, dia dah melaksanakan, melangsaikan, melunaskan tanggungjawab jiran yang tak ada tipu-urut tadi. Fardu kifayah, seorang buat, yang lain tak payah. Kalau paling senang lah kan. Jadi ada surau buat tu sebab surau nak cuba tolong isu masyarakat. Jangan pandang surau ni tempat semayang je.
surau tempat menimba ilmu, surau tempat kita bermasyarakat, bercampur. Tengok malamnya. Ramai ubah Taman Sikandang ni. Setiap malam bila pergi semayang kat surau Taman Sikandang ni, apalah kita yang setiap malam. Orang lain mana pergi kan. Sian betul tengok Untuk makluman semua yang baru hadir pada malam ini, bukan malam ini sahaja yang ada kuliah. Harap maklum. Setiap hari ada kuliah kecuali Sabtu malam Ahad kerana surau memberi laluan untuk bersama dengan keluarga. Saya agak-agak macam itulah, ya tak? Hari Ahad malam pun ada kuliah, Isnin malam ada kuliah. Lepas ni kita buat kuliah subuh pula. Samsul Debat datang. Tengok, ada tak orang datang subuh? InsyaAllah ramai dia datang, Ustaz. Okey tu. Maknanya boleh dia datang. Jaga langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Salah satu pergi surau. Besok orang cakap, bila dia meninggal? Dia meninggal dalam perjalanan nak pergi surau. Bila dia meninggal? Dia tengah siap-siap nak pergi surau, meninggal. Bila dia meninggal? Berbalik tang surau. Kan elok tu. Bila dia meninggal? Tengah semayang kat surau. Alah. Seronok lah kan. Bila dia meninggal? Tengah karaoke. Mampu. Tengah karaoke. Lagu 36. Side B. Lagu apa? Ku nantimu di pintu syurga. Lagu syurga saja. Bila menyanyi, gak main lagi. Lautan api sanggup ku renangi. Minum air kopi pun bertiup nak berenang lautan api. Puan tu kan. Itulah orang gitu. Kan? Sabda Nabi SAW, dan demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidaklah seseorang beriman hingga ia mencintai untuk tetangganya, atau dia berkata untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Contoh, kalau nak bersedekah, nak bantu jiran, bagi yang terbaik. Sebab apa yang kita suka, yang tu kita bagi. Kita paling gemar makan mihun Singapura. Tahu kan mihun Singapura? Yang putih-putih, pucat-pucat itu. Dia tak banyak kicap. Dia tak berkicap pun. Sedap. Lengkap dengan macam-macam binatang dalam tu. Ayam udang, fish cake, sotong, semua ada. Dah dia gambar tu, yang tu bagi kat jiran. Dia masak lebih, bungkus bagi kat jiran. Assalamualaikum. Salam. Ni ada mihun goreng Singapura ni. Mihun goreng Singapura jantan. Apalah jantan lah. Ada telur. Ada telur. Bagi kat jiran. Jiran pula bila dapat, sekejap. Kenapa dia kata sekejap? Tak balik. Adab. Makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Orang bagi mihun, bawa lintau nak dalam rumah apa bondo kita nak bagi. Tak ada bondo lah. Bagilah dia Maggi yang belum bergoreng tu. Yalah sado. Yalah apa susah-susah. Dan tak nak dah. Alhamdulillah. Balik. Tapi orang sekarang jenis yang tak faham bahasa, dengan bokeh-bokeh sonyap. Bagi mihun 1-0. So bagi mi hailam, diam. Dengan bokeh-bokeh diam, 2-0. Bagi popiah gulung, popiah 3 sogi, apa samosa, habis 3-0. Kemudian bagi spaghetti 4-0. Kemudian bagi apa lagi, marshmallow, habis sudah 5-0. Tak berbalik. Esok tu dia jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak bagi apa pula hari ni lah. Tak malu. Tak ada. Bukan apa dah. Nak bagi tahu bokeh kat rumah dah habis. Ni minta bokeh. Minta balik bokeh. Apa lah tahu nak macam tu.
Nabi pun Nabi bagi yang terbaik. Nabi pakai baju baru. Sahabat tahu, cantiknya baju kau ya Rasulullah. Bagilah ke aku ya Rasulullah. Nabi kata sekejap. Nabi masuk dalam, Nabi tukar baju kedua, baju lama Nabi. Nabi bagi baju baru tadi ke orang. Baju ni pula sahabat puji, cantik baju Rasulullah. Bagilah ke aku Rasulullah. Nabi masuk dalam, tukar baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga ni pun cantik. Sebenarnya bukan cantik, dia nak masing-masing sonok dapat baju Rasulullah ni. Rasulullah bagilah kat aku baju tu Rasulullah. Nabi masuk dalam, pakai baju kompek. Nabi bagi baju ketiga, Nabi kata cukup. Jangan sobot lagi dah sebab ini sahaja yang aku ada. Sampai tahap tu Nabi. Kita anak tang kelumpur bawa balik tolokong Siti Khalilah. Saya tak nak sebut jenama yang sebenar sebab dia tak tajuk ceramah kita malam ni. Bila kita dapat tolokong tu, kita punya syukur lah, kita pakailah semayang. Jirannya pun nampak tu, lawa tolokong kau. Bagilah kat dia nak. Ingat dia kisah Nabi. Bagi tak ke? Ada dah. Nia nampak. Ni anak Dan begini, mahal tau. Tak dapat pun umbuk lagi nampak. Tak dapat dah. Kan? Susah. Termasuk yang bercakap. Bukan cakap orang nak termasuk. Betul susah. Kita nak buat macam Nabi, tapi paling tidak adalah usaha bagi yang terbaik. Jangan bagi yang tahu-tahu. Assalamualaikum, Kak Leha. Bukan nama sebenar. Apa hal tu ni? Ha, ada kuih lapis ni, ambil lah. Ya Allah, seloyang kau bagi, Dan. Apa banyak bona? Ha, kebetulan tak jadi. Tak jadi bagi kau apa? Bagi-bagi yang elok orang khabar dah tadi. Kuih tak jadi bagi ke orang. Kurang hajar betul. Ingat, kuih ini kuih yang batat-batat bagi orang tu. Bangun. Macam-macam lah kan. Bagi yang terbaik. Kan? Dalam satu hadis Nabi sebut, kan? Bukan seorang mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari. Bukan senang. Kita balik rumah bawa ayam goreng yang boleh kek kedai, ada orang tua rambut putih pakai cimatut. Saya tak nak sebut jenama dia tak tajuk camah kita ni. Bawa balik. Anak jiran nampak. Laparnya pakcik. Kita ni boleh bini suruh ni. Kau. Hambah dah seminggu tak balik. Kita orang lapar. Kau ambil lah ni ayamnya. Makan. Anak jiran. Masuk dalam rumah. Bini dia baik muka mana? Kesian sabarlah rumah tu tak makan. Sabarlah rumah citanya perutnya. Tak apa, siap-siap, jom kita makan kat luar. Kita makan kat luar, jom. Contoh. Nabi ajar tau adab-adab ni. Kejap lagi saya share. Kadang makanan ni memang tak boleh tunjuk-tunjuk dengan orang. Kita pula tunjuk. Mesti perbetulkan niat. Bukan tak boleh tunjuk, perbetulkan niat. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik sahabat adalah yang paling baik terhadap sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kena baik dengan jiran-jiran kita. Apakah akhlaknya? Yang mana akhlak yang perlu ada pada seorang Islam kepada jiran? Pertama, menghormati jiran dan pengalaman mereka. Menghormati jiran dan pengalaman mereka. Mereka ni bekas askar, mungkin macam tu. Dia ni dulu dah penek lah, berkojo, jago sempadan, apa semua contoh lah. Kita kena hormat dia. Kedua, tidak menyinggung perasaan jiran dan memelihara memelihara keamanan dengan jiran. Jangan cik pasal. 3, menjaga rahsia dan memelihara kepentingan serta tidak berlaku khianat sesama dengan jiran.
Yang keempat, membantu dan menolong mereka apabila mereka berada dalam kesusahan. Tanggungjawab jiran kena bantu. Kelima, memberi layanan baik dan kasih sayang serta akhlak yang baik dalam muamalah berhubungan dengan mereka. Maka apakah hak-hak mereka yang kita boleh buat? Disebutkan. Yang pertama, kalau dia minta tolong, kita tolong dia. Kedua, kalau dia minta pinjam, kita pinjamkan dia. Nak pinjam cangkul, kita pun bagi pinjam. 3 bulan tak berpulang. Kita pun cakap dengan suami, bang, jiran kita tu kenapa? Dia pinjam cangkul dah 3 bulan, bang, tak pulang-pulang. Kau nak pakai ke? Tak ada, tapi kau mau makan apa hal? Macam tu. Salah satu adab berjiran, kata Imam Al-Ghazali, adalah bersabar dengan kerana jiran pun adalah satu adab. Biarlah deh. Suami kata, bang, dah 3 bulan bang dia pinjam cangkul tak berpulang, biarlah. Agak dah ditolan dia cangkul tu. Tak apalah, berapa ringgit pun. Cangkul tu potang kan, abang beli lain. Settle. Kenapa kita nak manjang-manjang? Tak pun tanyalah jiran tu. Tak apa, kau jap abang tanya dia. Assalamualaikum bang, salam. Bang, cangkul yang abang pinjam main, belum pulang lah bang. Ada aku pinjam? Soalan dia. Tuan yang belakang tu cangkul saya. Yo, aku ingat cangkul aku. Lupa dah. Manusia kadang-kadang macam tu. Maafkan. Jika dia memerlukan sesuatu, kau akan memberikannya. Jika ia sakit, kau akan menziarahinya. Ziarah orang jiran yang sakit, pahala. Dan bila ziarah, cakaplah yang elok-elok. Kau dah berapa lama dah macam ni, man? Dah 3 minggu dah, bang. 3 minggu? Kau jangan risau. Kau makan je ubek. Besok lepas 3 minggu, okey lah tu. Dan dulu pun nak kau macam tu. Iyo kau bang. Iyo, mendoakan dia, insyaAllah. Sadap nanti dia. Ini tak, kau berapa lama dah macam ni, man? Dah 3 minggu dah, bang. 3 minggu, kau standby lah. Kawan dan bagi jam tu lah. Minggu kompak langsung padam. Ayat kau. Cubalah bagi ayat elok-elok sikit. Bila dia mendapat satu kebaikan, ucapkan tahniah. Contohnya anak dia dapat SPM, dapat semua A. Cakap tahniah dengan anak kau dapat semua A. Alah, biasalah kak, anak saya bukan saya. Tak apalah. Soju, apa? Soju apa ubat? Soju paut. Tak habis paut. Soju hati. Soju paut tu kambung tu. Macam dia seorang ni ada paut. Nyampah pula kan. Soju paut amak. Soju paut amak. Kambung tu. Soju hati. Kan, penyejuk hati. Kalau boleh, dengan anak-anak jiran nak masuk universiti, kan? Pergi jumpa dia. Dengan anak kau, dia pergi masuk universiti dia. Tahniah. Dek, mari sini. Nah, ambil ni, duit belanja kat sana. Bagi duit. Ada rezeki duit tu, budak tu pakai beli buku. Mengalir pahala ilmu tu. Kita yang bagi. Anak-anak saudara, pak saudara, anak saudara yang dapat masuk ni. Saudara baru dapat masuk universiti. Bagilah duit belanja. Ataupun belikan kain bagi kat dia. Kan? Contoh dapat dia tumpah baju nak pergi universiti. Besok teringat dah tua dah sebut kita dah lupa lah. Dulu maklum yang bagi baju dekat saya, bagi kain suruh tumpah. Iyalah. Hal maklum dah lupa dah. Mengalir pahala. Jika dia tertimpa bahaya, engkau turut sedih bersamanya. Lah betul kau dengar kau insiden semalam. Ni kaki ni. Ya Allah, kesian dia kau. Semoga kau capai sembuh ya. Contoh kita pun buat sedih lah sekali. Jika meninggal dunia, turut menghantar jenazahnya. Jangan sekali-kali, Nabi pesan lagi, jangan sekali-kali engkau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Itu sebab dalam undang-undang UBBL, Uniform Building Bylaw, kan? Undang-undang kecil bangunan seragam, orang yang buat rumah ni nak naikkan tembok tak boleh lebih 7 kaki. Dan kalau pun naik, kena minta izin jiran sekolah. Bila jiran dah izin, janganlah kau simin bola kau, belah sanun batu-batu. Plasterkanlah sekali, simin kan tutup elok-elok. Catkan sekali. Itu adab Sekali belanja, ni jiran, pandailah kau cat sendiri. Jangan macam tu. Ada satu tu kat Rasah Jaya, kat Seremban.
Jiran ni baik 2 tingkat, yang ni baik 2 tingkat, yang tengah-tengah tu tak baik, rodup rumah tengah. Kita lalu. Berlaku. Anda berjiran. Kan? Pokok manggo tanam. Pokok manggo ni daun ni jahat sikit. Daun ni tu cecek-cecek gugur pergi rumah sebelah. Juga pergi rumah sebelah. 10 tahun tak ada sebiji pun manggo sampai kat jiran. Jiran tu sapu, seret. Redha dengan perangai kita. Kita cuba, ni abang ni ada manggo sikit manggo buah ni. Kesian abang hari-hari nyapu daun. Tak apalah, dapat exercise. Dah dapat manggo, macam tu ya dek. Di ponek betul dia nyapu, tak ada dia bagi dia sebiji manggo pun tak dapat. Tapi kalau menyusahkan jiran kita, maka hendaklah kita menjauhkan darar kan, mengelakkan mudarat tu lebih baik. Tobanglah pohon tu supaya takut datang mudarat kat jiran. Kan? Perangai orang kita ni pula satu hal. Dia gemar tanam pokok kat luar rumah. Bila dah besar panggil majlis suruh tobang. Kau tanam hari tak minta izin pun. Kan? Itu semua tu. Ni dengar ni. Nabi kata yang ke-9. Jangan mengganggu perasaannya dengan bau masakan kamu, melainkan engkau akan memberikan sedikit dari makanan itu. Masak sak lomak cili api ayam, bau bakar tudang sampai ke rumah jiran. Sedap bau, masak apa? Tak ada dah, panis air. Bapak kodomut, kodokku campur komut. Itu dah. Kodomut. Kan? Bayangkan Nabi dah ajar adab. Kalau kita tak nak bagi makanan, kena suruh kan? Jika engkau membelikan makanan, berikan sedikit kepadanya. Dan jika engkau tidak mahu memberikannya, maka hendaklah kau memasukkan makanan itu ke dalam rumah secara rahsia supaya tidak kelihatan olehnya. Sampai macam tu sekali Nabi ajar. Tiba-tiba kita hari ni ambil gambar makanan yang kita masak, tunjuk kat satu dunia dalam Facebook. Sedap elak lauk hari ni. Tak dapat nak khabar dah. Menyekap sedap tu yang masak sendiri. Cakap sedap. Kan? Melainkan, kita beli makanan. Macam saya lah ada buat tu. Saya pergi makan. Sedap betul makan kat sini. Kepada siapa yang nak rasa, datang ke kedai ni. Contoh saya kata. Saya nak tolong dia berniaga. Kan? Tu tak apa lah. Ni kau masak sendiri, kau tunjukkan orang. Alhamdulillah, rezeki hari ni dapat minum air extra jos. Tunjuk je ni. Perangai orang ini kan. Dan Nabi juga pesan, jangan biarkan anakmu memakan makanan, buah-buahan dan sebagainya di hadapan anak jiran. Kerana takut anak jiran itu akan menangis mahukan makanan itu. Pun Nabi ajar. Jadi hati-hati. Oleh yang demikian, jagalah diri kita. Dan jagalah diri kita. Itu sebab Nabi, kalau Nabi masak sesuatu, Nabi akan lebihkan kuahnya. Jiran-jiran Nabi akan merasa paling tidak dapat kuah yang Nabi masak tu. Termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun Nabi bagi. Jadi, budaya tu sebabnya bila Nabi masak sesuatu, Nabi perbanyakkan kuah. Jadi siapa yang masak lebihkan kuah, niat kerana Nabi buat, dapat pahala sunnah. Wah, berlebih-lebih lah kuah dan menggomah hirup. Habislah, takat tu lah. Jadi, itu adalah sunnah Nabi. Beri nasihat, jauhi perbuatan yang zalim, berakhlak mulia, saling membantu dalam kebaikan, suka berkorban dan memberi. Itu sebabnya bila kita tengok, apa beza daging akikah dengan korban?
Kalau akikah, kita disunatkan untuk masak, kita bagi sedekah dalam keadaan dah siap masak. Siapa yang dapat anak lelaki, berapa ekor kambing? Satu ke dua? Anak perempuan? Tu. Kita disunatkan, contoh, kata tak mampu nak baik kenduri. Malas nak baik kenduri ataupun tak terdaya lah, tak mampu nak bagi makan. Kita boleh je suruh homak ke siapa yang pandai masak. Masak manis, jangan podeh bona. Masak manis, kemudian kita bungkus-bungkus, hantar rumah jiran tetangga. Cukup syarat kekah tu. Kan? Tapi daging korban pula, kita disunatkan bagi mentah. Sebab ada orang yang susah, dia boleh manfaatkan pertama untuk dia makan sendiri, ataupun dia boleh jual daging tu untuk dapat duit untuk kehidupan dia. Tu beza daging korban dengan kekah. Ya? Kemudian suka berkorban dan memberi. Ajak buat baik, ajak jiran buat baik. Jomlah pergi surau sesama dan tengok kau relax. Jomlah kita tambahkan jemaah seronok sikit. Tu yang Bilal pagi subuh nak azan, tengok Allah. Mana orang ni? Tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang seorang tu lah dah sampai dia tinjau. Tak ada orang lain kok. Balik. Ni mau dan jadi imam ni kan. So balik. Ayo. Kan? Ajak buat baik. Kemudian jauhi perbuatan mungkar. Sabar dan murah hati. Pemaaf, tolak ansur. Dua perbuatan yang paling mulia di sisi Allah tapi payah nak buat, iaitu minta maaf dan memaafkan. Dua-dua tu susah tapi mulia di sisi Allah. Siapa yang salam saudara dia begini, aku minta maaf banyak-banyak kalau buat salah dengan apa, minta maaf banyak-banyak ya. Kita pandang dengan ikhlas, gugur dosa-dosa kita, okay? Tangan gugur. Tapi kalau yang salam tu dalam hati yang menerima tu, yalah aku maafkan. Tapi dalam hati dia tak selesai, dia dengan Allah tak selesai. Tu sebab penting minta maaf tu, minta maaf betul-betul. Orang perempuan minta maaf hari-hari dengan suami. Sebelum tidur salam tu, bang, saya minta maaf tau kalau saya buat salah apa-apa hari ni. Macam tu. Ini pergi di jamaah pagi raya. Setahun. Abang. Tak apa bodoh dia cakap pun tak tahu. Apa bodoh kau cakap ni? Aku ampunkanlah payah warna. Tak tahu harah cakap. Kan? Sampai tu bang hari tu saya ambil duit abang 1,000. Lagi. Salah tak ambil duit suami 1,000? Salah tak? Salah tak? Dia lah ambil tu. Minta izin. Suami tu dah lah JK surau. Dia nyimpan duit surau 1,000 kau balon. Poning lagi kau nak bayar balik tu. Tapi memang betul ada kes kat zaman Nabi dulu. Nama dia Abu Sufyan. Isteri Abu Sufyan mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, suami aku ni susah betul nak keluar duit, nak bagi belanja ke rumah. Jadi salah kau kalau aku ambil tanpa pengetahuan suami? Boleh ambil, tapi ambil sekadaran untuk bahagian kita saja. Nak masak beli minyak, diam-diam. Ini ambil, alang-alang ambil. Jangan. Jangan macam itu. Tak macam tu cara dia ya. Hati-hati. Kemudian suka menolong. Bertutur kata yang baik. Sopan santun. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, togak bersantun. Orang Melaka ni tentulah adat kaya dengan tata susila. Macam tu. Suka menolong, ada rasa malu, jangan membodek, jangan jadi beban pada masyarakat.
sabar dalam menghadapi kehidupan. Itu antara yang kita kena ada. Jadi dalam hidup berjiran memang ada banyak peraturan. Sebab itulah Nabi sebut, sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin. Maksudnya apa? Maksudnya ada peraturan untuk orang yang beriman. Peraturan tu kena ikutlah. Peraturan dengan jiran, jangan sakit hati jiran. Lagi satu lagi, bermasyarakatlah kita. Paling senang nak bermasyarakat, datang surau. Ini orang surau siap dah ada tar kawat buat tu senarai kenduri minggu ni ada. Minggu ni hari kami rumah si Mazlan. Hari Sabtu ni siapa ni boleh kahwin atau kuni kahwin. Boleh tu kuni kahwin. Ania kuni kahwin. Rumah Zaini hari Sabtu. Hari Ahad rumah Mileha. Leha ni laki dah tak ada tu letak leha ya. Contohlah bukan leha sini. Ada orang lantak lah and then tak ikut dia senarai tu. Kalau dia pergi surau, dia jatuh imam dengan ketua kampung cadangan boleh tak buat minggu satu lagi. Sebab minggu ni dah ada 2 kenduri. Oh ya kau? Yalah, saya tengok kan. Dia tangguh minggu depan. Napik semua orang pergi. Ini tak ada dia peduli dah. Bincang tidak. Sini kemah, sanun kemah. Samsul debat datang. Ingat kenduri yang tu. Dah selesai makan baru tahu pergi kenduri satu lagi. Saya tuan-tuan kalau kenduri kenara saya datang. Kalau kenduri kahwin besok saya akan datang awal ataupun saya datang lambat sekali. Orang dah balik pun saya datang. Orang tengah lipat-lipat meja tu saya sampai time tu. Susah. Bila saya datang kan DJ sekarang semua pakai DJ. Oh nampaknya Samsul Debat pun datang program hari ni. Kesian pengantin tu. Tak ada siapa nak mengambar dengan pengantin. Semua mengambar dengan Samsul Debat. Kesian betul tengok. Iya. Datang awal ataupun datang lambat je tu lah. Nasib lah macam mana tu. Tapi apa-apa pun tu jaga. Adab berjiran kena jaga. Tidak beriman seseorang tu apabila dia menyakiti tetangga dia. Dan ambil borek. Cakna ambil tahu. Datang surau hidupkan rumah Allah. Bila dekat surau ni imam doakan untuk semua. Tak pernah lagi imam doa untuk diri kan doa. Muslimin wa muslimat, mu'minin wa mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat. Doa untuk semua. Belum pernah lagi imam doa, ya Allah kau sejahterakanlah kehidupan aku dan makmum yang hadir saja ya Allah. Yang lain tu pergi mampu lah, tak ada. Itu sebab jangan kita rasa belagak. Aku tak pergi surau kau, aku okey. Kata lupa kau imam doakan kau. Doa untuk semua. Itu sebab ni. Dan saya nak pesan betul-betul ni. Tak lama lagi nak pilihan raya. Tolonglah jangan berpecah belah sesama kita. Jangan sebabkan politik kita bercerai-berai, bergaduh sesama kita. Tak berbaloi. Pemimpin-pemimpin kat sidang DUN tu. Elok dia paluk-paluk. Topuk tampar pun dia. Kat mahkamah dia tak ada bergaduh pun. Kita pula yang kat kampung ni sampai tak bertogur ni faham. Dia tak pergi surau dah. Sebab imam tu geng belah salun. Jangan macam itu. Nabi tak ajar. Berbaik-baiklah sesama kita. Jagalah kerukunan kita. Dan nak ukur keimanan seseorang diukur pada tahap hubungannya dengan jiran dia. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan rasa cukuplah setakat itu. Saya tengok dari segi ramai ni yang 20-30 ribu ni. Mudah-mudahan dapat memakmurkan surau. Sebab itu salah satu cara untuk kita jaga hubungan kita dengan jiran kita. Dan tak tahu macam mana nak mula lah ustaz baik-baik ni. Pergi surau. Sallallahu ala Muhammad. Habis mayang semua salam. Salam. Kau takut benar penyakit, standby sanitizer. Salam ni, cepat. Salam, tu setiap orang di spray. Kalau takut benar, pakai PPE pergi semayang. Saya nak pergi ke bulan pula kan. Tak adalah betul. Baik-baik. Datang surau insyaAllah selesai. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian.
Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Jadi itu saja daripada saya. Cuma ada sedikit makluman. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada masuk sekarang, dekat belakang sana ada meja ajaib. Ada sahabat tu menego madu. Ada dekat luar tu kat luar tu Jangan berabut ya, jangan bergaduh. Ada sambal crispy mengidap. Sambal crispy mengidap ni orang ni makan tak boleh sikit. Banyak, sedap betul-betul. Omak saya goreng sendiri. Rangup. Habis-habis racik kalau tahu goreng. Nak bagi sedap rangup. Kan? Orang Singapura ramai boli dia gatah macam tu. Malam ni harga 5 boleh. Boli 100 pun 5 boleh agak satu. Ada tu. Ya, tak apa nak turun. Hari tu bermula saya jual RM10. Tak boleh dah jual RM10. Amak saya bising. Dia kata harga bawang dah naik. Bawang kan, bawang mahal. Yang kedua, susu kambing al-amr. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Faham. Yang pertama, susu kambing tu dia tak ada bau. Dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing kandang. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda, tak ada bau. Baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih ulu hati. Minum sekali je pagi sampai petang perut tak masuk angin. Kedua, baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas. Siapa yang dah mula semayang kat kursi tu, boleh minum. InsyaAllah capek baik. Imam Masjid Farida Palu 12, 6 bulan semayang kat kursi. Alhamdulillah dah boleh semayang macam biasa. 1 kotak aja diperlukan. InsyaAllah cepat baik. Kemudian dia baik untuk orang yang enzima kata-kata kulit. Ingat tau, minum. Jangan ambil mandi, minum. Pala kau memutih ni enzima. Minum. Sampai suruh mandi. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang mengandung. Baik untuk ibu dia, baik untuk anak, untuk mengelakkan baby kena jaundice, demam kuning. Minum daripada awal. Kemudian dia baik untuk orang perempuan yang hormon merayau-rayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak melampaui boleh minum. Tapi mana dah tak ada tu tak salah cari, dah tak ada. Tapi kau minum datang dia balik joki. Hari ni susu tu ada offer. Beli 1 45, beli 2 90. Baik tak yah tu. Beli 1 45, beli 2 80. Jangan tak semayang sebab dia itu. Sabar dulu, semayang dulu. Lepas semayang kan datanglah beli. Tak bawa duit tak apa, boleh QR Pay, boleh transfer. Tak ada masalah. Ustaz, balikkan transfer boleh? Boleh. Dia tak ada kalau sampai rumah hilang ingatan macam mana. Sabarlah tuan-tuan. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Lebih kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.